there has been a nuclear accident in the Soviet Union, and the Soviets have admitted that it happened. The Soviet version is this. Леонид Алексеевич, алло, Дмитрий, Сергей, и 4-й блок горит, крыша в результате аварии взрыва. And yes, you've guessed it, minggu ni kita akan cerita tentang Chernobyl disaster 1986. So let's roll. Hai semua, nama saya Wari dan anda menonton Wayang People Foreign Friday. Dalam Wayang People series Sunday, kita dah review Chernobyl mini series dari HBO. Dan pada minggu ini kita akan review Chernobyl 1986, iaitu satu filem di Netflix. Mini series dia lebih follow kepada development of pergerakan cerita tu dari sudut people yang di high level lah. Contohnya comrades, ahli-ahli fizisis dan power plant punya people. Kemudian pada Ogos lalu Netflix dah keluarkan satu filem bertajuk Chernobyl 1986. Kali ni dia kupas daripada event yang sama tetapi dari sudut orang-orang lebih marhain lah. Dan dia dah inject sikit storyline yang lebih dramatik, romantik dan unsur-unsur kekeluargaan. Saya rasa agak natural sebenarnya bila kita menonton filem disaster dan based on true story dan kita tertanya-tanya mana part yang betul dan mana part yang ditekuk tambah. Okey, sedikit background tentang Chernobyl. First kali anda kena tahu Chernobyl ni adalah semasa zaman Soviet Union. Maksudnya Ukraine atau Russia belum jadi Ukraine atau Russia yang sekarang ni. Side note, Soviet Union dibubarkan pada tahun 1991. Chernobyl yang terletak di Pripyat dibuka pada tahun 1970 untuk jadi tempat tinggal kepada plant workers and their families. Pada tahun 1972 di Kiev, mereka buat meeting untuk decide Chernobyl punya power plant ni akan menggunakan reaktor jenis apa. So, diorang decide untuk menggunakan reaktor jenis RBMK 1000 sebab meskipun dia produce 40 kali ganda lebih banyak radiasi dari plant jenis pressurized water reactor, dia juga adalah satu jenis yang kata mereka lebih selamat tetapi dia produce energy pada kos yang lebih rendah. The Chernobyl nuclear power plant consisted of 4 RBMK 1000 reactors. First reactor siap dibina pada 1977, reaktor kedua pada 1978, reaktor nombor 3 pada 1981 dan reaktor nombor 4 pada tahun 1983. Dan reaktor nombor 4 inilah yang meletup dalam disaster Chernobyl ni. Now here is the interesting part. Kenapa tragedi ini boleh berlaku? Okey, dia terjadi bila Chernobyl power plant ni cuba melakukan satu test dan emergency punya drill, punya latihan untuk nak tahu macam mana reaktor ni boleh survive apabila terputus bekalan electricity. Kenapa dia nak buat juga test ni? Apa lagi yang nak dia eksperimen? Benda dah operate kot. Well, sebenarnya sepanjang masa power plant ni beroperasi, semua emergency procedure ni masih belum dikonfirmkan secara praktikal sebab semua test yang dia buat since tahun 1982 adalah unsuccessful. Bermaksud diorang memang tak selamat lah selama ni. Actually ada dua official report yang dibuat tentang tragedi ni. Yang pertama, report tu cakap plant workers yang bersalah. Dan yang kedua, cakap actually design reaktor tu sendiri yang salah. Report pertama dikeluarkan pada Ogos 1986. Dalam report yang pertama ni, dia cakap plant operators tu violate beberapa rules dan regulation sebab masa preparation dan testing, diorang disconnected beberapa protection system. Report kedua, iaitu INSEG 7, pula dipublish pada tahun 1992. This time, dia terbalik. Reassessment ni cakap tindakan tu memang breach the rules tapi hanya sekadar boleh contribute kepada aksiden berskala kecil. Laporan dalam INSEG 7 telah concludekan yang sebenarnya skala disaster ni menjadi sangat besar adalah kerana design reaktor itu sendiri. Dalam kedua-dua filem dan series Chernobyl ni, mereka banyak sentuh pasal shortcuts atau design deviations yang dibuat untuk construct reaktor ni. Reaktor yang biasa sebenarnya mempunyai negatif void coefficient.
void coefficient ni adalah satu measurement yang digunakan untuk tengok macam mana the reactor react dengan pertambahan steam dalam water coolant. So bila steam bubbles banyak form dalam coolant, neutron activity akan jadi lebih laju. Bila neutron activity menjadi lebih laju, dia akan kurang bertindak balas untuk split the uranium atoms. Bila uranium atoms tak banyak split, bermaksud power akan jadi berkurang. So reactivity rate adalah agak rendah lah. So bila reactivity rate rendah, bermaksud power pun rendah. So bermaksud kalaulah neutron bergerak slow, masa itulah dia banyak pecahkan uranium atoms. Korang faham tak? Tak faham? Lembabnya. Okey, sebenarnya saya pun faham setakat tu je lah. Tapi pendek katanya, dalam kes ni, apa yang didesign lain, dalam manuals pula lain. RBMK 1000 ni, instead of ada negative void coefficient, dia ada positive void coefficient. Bermaksud reaction dia almost terbalik. Dalam positive void coefficient ni, if you boil the water, then the rate of reaction will increase. So dalam RBMK 1000 ni, water dengan steam tu jadi penggalak. Sebabnya dia guna moderator dia graphite. Okey, dalam Insect 7 ni juga dia bagi tahu yang keduanya adalah design moderator rod dia tu adalah salah dan tidak mengikut piawaian. Section rod dalam reactor core dia macam ini. Ini adalah struktur control rods dalam reactor core tu. Bahagian atas rod adalah boron carbide. Gunanya untuk absorb neutron dan hentikan reaction. Bahagian bawah dia pula granite. Inilah yang control reaction tu. Kalau dia masuk di tengah-tengah ni, reaction rate akan dah naik. Bawah lagi dari graphite ni adalah air dan fungsinya adalah sebagai coolant atau penyejuk. However, dalam situasi di Chernobyl ni, air dekat bawah ni masa ni dah boiling sebab water flow rendah. Sebab masa tu dia tengah buat testing kan, so dia actually lower the power. So, dipendekkan cerita, setelah duda-duda yang berlaku dan dia tekan emergency button, apa yang berlaku adalah rod-rod yang boron carbide ni masuk ke dalam reaktor untuk stop the reaction. Sebabkan rod tu masuk secara laju, graphite ni dia displace the water yang tengah boiling kat dalam tu. Jadi instead of power tu semakin menurun, power tu semakin menaik dan berganda-ganda. Now, kedua-dua perkara ni adalah counterintuitive. Bermaksud memang tak expected dan diorang memang tak tahu pun benda ni boleh berlaku. If you can't understand how a stalled nuclear reactor could lead to an explosion, I don't blame you. After all, you don't work in the control room of a nuclear power plant. But as it turned out, the men who didn't understand it either. It was also later revealed that the reactor sebenarnya did not meet the requirements of over 30 statutes in the design norms, which was more than enough to cause an explosion. In fact, sebulan sebelum berlakunya insiden ini, literaturna Ukraina iaitu atau Ukrainian literature telah publishkan satu artikel yang menyebut substandard construction, workmanship and concrete along with the thefts and bureaucratic incompetence are creating a time bomb. The failures here will be repeat over the decades to come. Satu lagi pengajaran yang kita dapat belajar daripada filem Foreign. Saya tahu anda tahu lebih banyak tentang perkara ini dan saya tahu kami ada banyak tersalah information. Tetapi jika anda tahu information sebenarnya, just comment below and don't know. Let's start a conversation right now. Untuk tahu Wayang People punya full review on Chernobyl 1986 dan juga series Chernobyl HBO, just head over to our Instagram page now.